Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Ajma'in al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitab I'anatut Talibin, juzuk yang kedua, bab korban. Yusannu muta'akkidan lihurrin qadirin tadhiyatu bizabahi jaz'i da'nin lahu sanatun au saqata sinnuhu walau qabla tamamiha au sani ma'zin au baqarin lahuma sanatani au ibilin lahu khamsu sinina biniyati adhiyatin inda zabhin au ta'ayyunin wahya afdalu minas sadaqati wa waqtuha min irtifa'i syamsi nahrin ila akhiri ayyamit tashriqi wa yajzi'u sab'u baqarin au ibilin an wahidin wa la yajzi'u ajfa'un wa maqtu'atu ba'di zinbin au uzunin ubayyinin wa in qalla wa zatu arjin wa awarin wa mardin bayyinin wa la yadurru syaqqu uzunin au kharquha. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu muta'akkidan. Qala musannif rahimahullah, yusannu muta'akkidan, disunatkan. Hal keadaan muta'akkidan, sunat yang dikuatkan. Bagi siapa disunatkan? Li hurrin qadirin, bagi hamba yang qadirin, yang mampu, yang kuasa ataupun yang mampu. Akan apa disunatkan? Jadi naib fa'il pada yusannu. Tadhiyatun, akan melakukan korban. Jadi disunatkan. Jadi korban ni hukumnya sunat. Korban hukumnya sunat. Jadi korban yang biasa dilakukan itu hukumnya sunat. Ada korban yang wajib, nama dia korban itu korban nazar. Ini korban yang biasa ni, korban nama dia korban sunat. Korban nazar, korban yang wajib, yang mana tak boleh untuk makan dagingnya bagi orang yang melakukan korban tersebut. Di dalam sebut syuru'un fi bayani ahkamil adhiyati, kata syarih musannif masuk pada menyatakan ahkamil adhiyati, hukum-hukum adhiyah korban. Wa ghalibul fuqaha'i yadhkurunaha fi rub'i aqba saidi. Dan bermula ghalib fuqaha, ghalibnya ahli-ahli fiqh, yadhkurunaha, itu yang menyebut oleh mereka itu fuqaha akan dianya bab adhiyah fi rubai rabi',
pada rubuk yang keempat aqbas saidi setelah bab as-said, bab buruan. Jadi tak sama dalam kitab i'anah ni ataupun Fathul Mu'in ni, tak sama dengan kitab-kitab yang lain. Kata musannif, dalam kitab ini musannif menyebutkan dulu bab adhiyah, sedangkan ghalib fuqaha menyebut bab adhiyah ni pada rubuk yang keempat sesudah bab as-said, sesudah bab buruan. Wal muallifu khalafa, sedangkan bermula muallif pengarang kitab Fathul Mu'in ni, khalafa itu yang menyalahi ia, maknanya berbeza ia dengan ulama-ulama fiqh yang lain yang mana menyebutkan bab adhiyah ini pada rubuk yang keempat sesudah bab aqbas saidi, sesudah bab buruan. Jadi tak sama perbezaan. Ini ada sedikit pembezaan pada takbir ataupun penyusunan kitab. Sedangkan ghalibnya fuqaha yang lain menyebut bab adhiyah ni sesudah daripada bab as-said, iaitu bab buruan. Sedangkan Fathul Mu'in, pengarang Fathul Mu'in iaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari, meletakkan bab yakni bab al-adhiyah, bab korban ini sebelumnya. Wa zakara huna li shiddati ta'alluqiha bil manasik, dan menyebutlah ianya musannif akan dianya bab adhiyah huna di sini, li shiddati ta'alluqiha, kerana kuat takluknya bab adhiyah bil manasik, dengan manasik haji. Jadi disebut ni lepas pada bab ihram baru dia sebut. Jadi dia ni khalafa fuqaha, ghalibal fuqaha. Dia tak samalah dalam pentadbiran ataupun penyusunan kitab Fathul Mu'in ini, dia tak sama meletakkan bab adhiyah ni pada bab iaitu bab haji, setelah bab haji. Sedangkan ghalibnya kebiasaannya para fuqaha yang lain apabila mengarang kitab fiqh, mereka meletakkan bab adhiyah ni sesudah bab as-said, iaitu bab binatang buruan. Itu perbezaan sikit tentang penyusunan kitab Fathul Mu'in oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari daripada penyusunan kitab-kitab fiqh oleh para fuqaha yang lain. Itu. Wal aslu fiha qauluhu ta'ala, dalil yang mengatakan tentang adhiyah, tentang korban ini, wal aslu fiha, asal dan bermula asal fiha padanya adhiyah, qauluhu ta'ala, itu firmannya Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, maka salat olehmu li rabbika, bagi Tuhanmu, wanhar, dan nahar olehmu, itu iaitu dan buatlah makna nahar, buatlah korban olehmu. Itu asalnya daripada ayat Al-Quran sendiri. Wa fi hadisin, dan sabit di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, azimu dhahayakum, besarlah oleh kamu, dhahayakum, akan ibadah korban kamu, akan ibadah korban kamu, fa innaha, maka sesungguhnya korban itu, binatang-binatang korban itu, ala sirati, di atas siratul mustaqim, titian sirat, matayakum, itu menjadi kenderaan-kenderaan bagi kamu. Jadi salah satunya hikmah korban itu binatang yang kita korbankan nanti pada titian sirat nanti. Dalam sebuah hadis Nabi sabdakan bahawa binatang yang dikorban itu akan menjadi kita punya kenderaan
untuk kita naiki menyeberangi titian siratul mustaqim. Itu dalam hadis. Jadi dua dalil. Yang pertama dalil daripada Al-Quran, iaitu firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Dalil daripada ayat Al-Quran. Kemudian dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Habis. Jadi sunat mutaakidan yang dikuatkan lihurin bagi orang yang merdeka. Jadi kita sekarang ni orang yang merdeka. Semuanya sudah merdeka dah. Jadi sunat ini dikhususkan bagi orang yang merdeka, bukan li'abdin, bukan bagi hamba ataupun lamik. Qadirin lagi yang mampu, yang kuasa lagi yang mampu. Tadahiyatun akan apa disunatkan? Tadahiyatun akan melakukan korban. Tadahiyatun akan melakukan ibadah korban. Qauluhu tadhiyatun naibu fa'il. Itu tadhiyatun tu i'rabnya naib fa'il daripada yusannu, fi'il yang majhul. Yusannu wa 'abbara bit tadhiyati allati hiya fi'lul fa'ili wa lam yu'abbar ka ghairihi bil adhiyati allati hiya ismun lima yataqarrabu bihi minan ni'am li'anna al ahkama innama tata'allaqu bil af'ali la bil a'yani. Jadi kata dalam kitab, dalam i'anah tersebut, musannif mengibaratkan dengan bitadhiyati wa abbara bitadhiyati, dan telah mengibarat ianya musannif dengan tadhiyah, allati yang hiya dianya tadhiyah itu fi'lul fa'il, perbuatannya si fa'il, walam yu'abbar, dan tidak mengibarat ianya musannif ka ghairihi, seperti lain daripada perkataan tadhiyah, iaitu bil adhiyati, dengan adhiyah. Jadi di sini musannif Fathul Mu'in ni mengibaratkan tadhiyah bukan dengan adhiyah. Kenapa? Kerana makna tadhiyah itu adalah fi'lul fa'il, perbuatannya si fa'il. Itu masdar lah, perbuatannya hasil daripada perbuatan. Maknanya perbuatan si fa'il, orang yang mengerjakan. Jadi itulah kepada tadhiyah itu perbuatan korban. Kalau kata dengan adhiyah ataupun udhiyah, iaitu adalah isim, iaitu nama bagi ni'am, nama bagi haiwan yang dikorbankan. Sebab tu sini tak sebut udhiyah, tapi disebut ataupun diibaratkan dengan tadhiyah. Makna tadhiyah penyembelihan korban. Maknanya perbuatan lah, perbuatan tersebut. Jadi musannif tidak mengibaratkan dengan udhiyah ataupun adhiyah, kerana itlaq bila disebutkan udhiyah tersebut terkenanya kepada dikaitkan dengan ni'am, dengan binatang yang dikorbankan. Li'annal ahkama, kerana bahawa sungguhnya hukum-hukum, innama hanya sanya hukum, innama hanya sanya tata'allaqu, bersangkutanlah ianya hukum bil af'ali la bil a'yani, itu dengan segala perbuatan, la bil a'yani, bukan dengan ayan, dengan ain benda tersebut. Jadi hukum ini takluk dia pada perbuatan. Jadi hukum, kita nak menyatakan hukum korban, jadi hukum korban takluk kepada perbuatan sembelihan korban tersebut, bukan dengan bil a'yan, bukan dengan ayan, bukan dengan binatang tersebut. A'yan ni ain, benda, iaitu ain yang dikorbankan, lembu ke, kambing ke, unta ke. Ini tidak ditakyinkan ataupun tidak ditakluk kepada a'yan, iaitu binatang tersebut. Jadi bila sebut adhiyah terkena kepada binatang, kalau sebut tadhiyah terkena ia kepada perbuatan menyembelihan ataupun perbuatan sembelihan korban tersebut. Jadi hukum ni tak takluk kepada ayan, kepada binatang tadi, takluk dia pada apa? Pada perbuatan. Perbuatan si mukallaf lah, perbuatan orang yang melakukan ibadah ataupun sembelihan korban tersebut.
Dengan apa tadhiyah? Bizabhi jaz'i dha'nin, dengan menyembelih. Bizabhi jaz'i dha'nin, dengan menyembelih jaz'i dha'nin, biri-biri. Jaz'i dha'nin nama khas untuk biri-biri. Lahu baginya, sabit baginya jaz'i dha'nin itu sanatun, itu 1 tahun. Jadi cukup umur biri-biri tersebut 1 tahun, maka dibolehkan untuk melakukan korban. Au saqata sinnuhu, ataupun gugurlah giginya biri-biri jaz'i dha'nin, walau qabla tamamiha, walaupun sebelum sempurnanya tahun. Walaupun tak sampai 1 tahun kan. Ada kalanya 8 bulan, ada kalanya 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan, tak sampai setahun. Tapi giginya itu sudah gugur. Gigi biri-biri ataupun jaz'u dha'nin tadi sudah mulai gugur, maka cukup ataupun memadai umurnya tersebut untuk dilakukan ibadah korban. Itu bagi biri-biri, walaupun dia itu tidak sempurna umurnya 1 tahun. Dalam sebuah ay walam yatimma lahu sanatun, kan, walaupun tidak sempurna baginya 1 tahun. Lakin saqata sinnuhu, akan tetapi gugurlah giginya. Walaupun tak sempurna 1 tahun jaz'i dha'nin, biri-biri itu, maka dia sudah boleh dilakukan korban apabila gugur giginya, walaupun belum sampai 1 tahun. Tapi kalau belum gugur gigi, maka dikirakan tahun. Maka 1 tahun sudah dibolehkan untuk melakukan korban. Wal muradu, dan bermula murad makna daripada saqata sinnuhu, makna daripada gugur gigi itu apa? Muqaddamu asnanihi, itu adalah muqaddam asnan, gigi yang depan. Jadi gigi biri-biri yang depan itu sudah jatuh, maka itu maknanya sudah cukup umurnya untuk dilakukan korban, walaupun umurnya itu belum cukup 1 tahun, tapi sudah boleh dilakukan korban dengan melihat kepada giginya, iaitu yang sudah gugur. Tapi kalau kata gigi belum gugur, maka dicukupkan dengan 1 tahun. Au sani ma'zin, ataupun sani ma'zin, iaitu kambing. Kambing itu yang nak masuk 2 tahun nak ke 3 tahun, tu makna sani ma'zin. Au baqarin, ataupun lembu, lahuma sabit bagi keduanya, lembu dan juga kambing, sanatani 2 tahun. Lembu dan juga kambing kan, yang masuk 2 tahun, 2 tahun nak masuk ke 3 tahun. Ai anasani wa ma kana lahu sanatan ai wa ta'ana fi salisati. 2 nak masuk 3 tahun. Kalau kambing tu 2 nak masuk 3 tahun tu sudah memadai untuk melakukan korban. Kalau lembu pun 2 tahun. Paling minimum dia 2 tahun lembu itu, maka boleh dilakukan korban. Ataupun kambing yang sudah 2 tahun nak masuk ke 3 tahun, paling minimum 2 tahun. 2 ataupun nak masuk ke 3 tahun, itu dipanggil sani ma'zin. Sani ma'zin, kambing yang 2 nak masuk ke 3 tahun umurnya, maka sudah dibolehkan untuk melakukan ibadah korban. Itu lembu dan juga kambing. Au ibilin lahu 5 sinina, ataupun unta, lahu sabit baginya ibil, unta itu 5 sinina, 5 tahun. Ataupun unta yang lahu baginya unta itu umurnya adalah 5 sinina, 5 tahun. Jadi kalau unta kena lebih sikit, iaitu 5 tahun.
Jadi unta mestilah 5 tahun. Biniyati adhiyatin, dengan niatkan korban. Biniyati adhiyatin, dengan niat korban. Inda zabhin atau ta'ayyunin, di ketika sembelih ataupun ta'ayyunin, menentukan. Jadi niat menyembelih, niat melakukan korban itu di ketika menyembelih ataupun di ketika mentakyinkan. Di dalam sebut ayyusannu tadhiyatun biniyati adhiyatin, iaitu disunatkan akan korban dengan niat korban. Ayyushtaratu fiha an-niyatu 'inda zabhi aw qablahu 'inda ta'yini lamma yadha bihi. Jadi disunatkan ataupun disyaratkan padanya adhiyah tersebut an-niyatu, niat, inda zabhi, di ketika menyembelih. Jadi ketika sembelih tu yang disyaratkan niat kata haiwan itu dibuat korban. Au qablahu, ataupun sebelumnya, menyembelih, iaitu di ketika inda ta'yini, di ketika menentukan, lama yadhhabih, mana di ketika menentukan mana haiwan yang hendak dikorbankan. Ditentulah ni haiwan ni yang dikorbankan, maka niat di situ, ataupun niat tu waktu nak sembelih. Wa ma'lumun annaha bil qalbi, dan maklum annaha, bahawa sungguhnya niat bil qalbi itu dengan hati. Jadi yang makna niat itu adalah benda ataupun sesuatu lintasan hati, yang dilintas dalam hati, itulah yang dinamakan niat. Adapun yang talafuz dengan lisan, sahaja aku niat untuk melakukan ibadah korban, masalahnya itu adapun talafuz yang di lisan, kita lafazkan di lisan, itu sunat. Itu dia panggil talafuz bil lisan. Wa tusannu bil lisani, dan disunatkan akan dianya bil lisani, dengan lidah. Disunatkan niat itu bil lisan, dengan talafuz bil lisan, kita lafazkan dengan lisan. Fa yaqulu, maka berkatalah ia, orang yang nak melakukan korban, nawaitul adhiyatal masnunata au adaa sunnati tadhiyati. Sahaja aku niat al-adhiyah al-masnunata, sahaja aku niat korban yang sunat. Sahaja aku niat melakukan adhiyatal masnunata, korban yang sunat. Itu satu. Itu talafuz bil lisan tu lah. Talafuz bil lisan dengan bahasa Arab tu. Talafuz bil lisan, kita lafaz niat itu nawaitul adhiyata al-masnunata. Itu sunat, kita melafazkan dengan lisan. Adapun yang disyaratkan, yang menjadi wajib, itu dalam hati, mahalluha al-qalbu. Niat itu adalah mahalnya di dalam hati, iaitu sahaja aku korban sunat, sahaja aku melakukan ibadah korban sunat ini kerana Allah Subhanahu wa taala, ataupun sahaja aku melakukan korban sunat kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu dah yakfi, sudah memadah dah. Walaupun dia tidak talafuzkan dengan lisan, walaupun dia tidak lafazkan dengan lisan lafaz niat tersebut. Jadi lafaz niat itu sunat sahaja. Ataupun dia niat nawaitu ada sunnati tadhiyati, sahaja aku melakukan ataupun menunaikan sunnati tadhiyati, sunat korban. Jadi dua lafaz lah. Yang pertama nawaitul adhiyatal masnunata, sahaja aku niat adhiyah korban yang sunat, itu dengan ibaratkan dengan na'at wal man'un. Satu lagi dengan ibarat dengan sunnati tadhiyati, jadi dengan idhafah. Kedua-duanya bolehlah. Sama ada nawaitul adhiyatal masnunata ataupun nawaitu ada sunnati tadhiyati.
Dua-dua boleh, cuma beza dia sunnat tadhiyati itu dalam bentuk idhafah, adhiyatal masnunata dalam bentuk sifat wa mausuf ataupun na'at man'ut. Itu lafaz niat, lafaz niat ketika menakor korban. Fa in iqtasara ala nahwil adhiyati, maka sekiranya meringkaskan ianya seorang ala nahwil adhiyati, di atas seumpama adhiyah. Dia ringkaskan nawaitul adhiyata. Dia tak ada duk kait, tak kaitkan adhiyatal masnunata. Dia tak kaitkan kata adhiyah tu adhiyah sunat, itlaq saja. Dia itlaq apa? Nawaitul adhiyata ala nahwil adhiyati. Macam mana hukumnya? Sarat wajibatan yahramul aklu minha. Nescaya jadilah ianya korban tersebut wajibatan, itu yang wajib. Jadi bila kata dia tak ta'yinkan ataupun tidak dia kaitkan ibadah korban itu adalah korban yang sunat, dia itlaq saja. Bila kata dia itlaq nawaitul adhiyata, sahaja aku menunaikan korban ataupun melakukan ibadah korban, tanpa dia kaitkan korban itu al-masnunata, korban yang sunat. Jadi dia tak kait, dia itlaq secara mutlak sahaja. Nasarat wajibatan, jadilah ianya korban itu wajibatan yang wajib. Yahramul aklu minha, haramlah oleh makan minha daripadanya adhiyah ataupun korban. Jadi haram makan. Sebab apa? Sebab dia salah di niat. Seolah-olah ini jadi korban ni korban wajib. Jadi itu korban yang wajib. Jadi kena waktu niat itu kena ta'yin juga. Waktu niat hendaklah ditakyinkan ataupun dikaitkan korban itu adalah korban yang sunat. Seumpama dia kata bahawa nawaitul adhiyatul masnunata ataupun nawaitu ada sunnatit tadhiyati, sahaja aku melakukan sunat korban yang sunat, ataupun nawaitu ada sunnatit tadhiyati, sahaja aku menunaikan sunat korban. Itu boleh. Barulah jadi korban itu korban yang sunat. Adapun dia tak ta'yin ataupun dia tidak kaitkan dengan sunat, maka korban itu terjadilah ia korban yang wajib. Bila kata korban wajib, haram makan. Itu beza di antara korban sunat, korban wajib. Kalau korban wajib haram makan, seumpama korban nazar. Dan juga korban yang dia tak ta'yinkan masnunah, dia tak ta'yinkan korban itu sunat, itu haram makan. Dia dan juga tanggungan nafkahnya haram makan. Kemudian kalau kata korban yang kedua, korban sunat, itu boleh makan dan juga nafkahnya. Itu perbezaan di antara korban sunat dan juga korban wajib. Wahiyya, dan bermula dianya adhiyah itu afdalu minas sadaqati, itu yang paling afdal daripada sedekah. Jadi untuk sedekah dan juga buat tadhiyah ni, lebih afdalnya adalah tadhiyah. Kemudian nanti barulah akan dibahaskan waktuha. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi tentang nanti waktu manakah yang ditentukan untuk seorang itu melakukan ibadah korban. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.